A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Sama-sama kita dapat solat berjemaah dalam rumah Allah, dapat kita bersama duduk dalam majlis ilmu, sama-sama kita niat iktikaf mengimarahkan rumah-rumah Allah. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita nikmat sihat, nikmat masa yang lapang untuk sama-sama kita tingkatkan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk untuk malam ni adalah berkaitan dengan kelebihan memberi nafkah kepada keluarga. Kelebihan, keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Tajuk hari ini banyak berkaitan dengan orang lelaki ataupun suami ataupun anak lelaki dan yang sewaktu dengannya. Jadi tuan-tuan, tajuk hari ini juga boleh dikatakan tajuk yang mungkin ramai yang dah pakar, ramai yang dah tahu. Tapi insya-Allah kita akan cuba bincangkan beberapa perkara daripada tajuk berkaitan dengan nafkah. Tuan-tuan, dalam bab nafkah ini adalah salah satu bab dalam tajuk perkahwinan. Perkahwinan itu umum. Jadi kalau dipecahkan lagi kepada tajuk-tajuk yang kecil, antaranya adalah nafkah. Dan kita memang diwajibkan, terutamanya lelaki, untuk memberi nafkah kepada ahli keluarga yang berada di bawah tanggungannya. Jadi bukan senang. Ada orang fikir kahwin senang, tapi sebenarnya dia bukan susah. Tak susah, tapi tanggungjawab dia banyak. Itu lelaki. Tanggungjawab lelaki banyak. Jadi tuan-tuan, bila anak-anak kita nak kahwin, dia kata, ayah saya nak kahwin. Cuba tanya dia, dah bersedia ke belum? Sedia dari sudut macam mana? Contoh dia, salah satu dia adalah nafkah. Sebab nafkah ni bukan perkara main-main.
Dia bukan boleh bagi RM10, settle lah kot. Tak apa ayah, saya boleh bagi RM10 je. RM10 celah mana nak bagi? RM10 dia bagi nafkah pada isteri dia. Cukup tak cukup? Itu isteri dia lah. Kalau isteri dia kata tak apa, RM10 pun cukup, itu terpulang lah. Tapi nak kata apa? Dalam bab perkahwinan, nafkah adalah satu perkara yang kita perlu tekankan sebelum seseorang itu masuk ke alam perkahwinan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah sebut apa? Isteri kamu adalah pakaian kepada kamu dan kamu suami adalah pakaian bagi isteri kamu. Apa maksud pakaian yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini? Kalau kita nak mudah faham dia, pakaian ini maksud dia melengkapi satu sama lain. Lelaki melengkapkan perempuan, perempuan melengkapkan lelaki itu, saling lengkap melengkapi. Jadi itu antara tujuan perkahwinan. Antara tujuan perkahwinan. Sebab tu kalau kita tengok, perhatikan, kebanyakan pasangan-pasangan yang berkahwin, mereka memiliki perbezaan daripada sikapnya. Sikap dia lain. Suami dia lain, isteri dia lain pesen dia. Dia tak sama pesen tu. Contoh, suami dia, lelaki ni suami dia pendiam aja. Dia tak banyak cakap. Tapi sampai dekat bini dia, isteri dia, Masya Allah, bebel aja. Bebel lah. Becok. Becok boleh, bebel boleh, berletih pun boleh, macam-macam lah. Dia beza dekat situ. Dia takkan sama. Sebab itu dia jadi apa? Lengkap melengkapi. Kalau dua-dua bebel, tak jadi. Bukan tak jadi, tapi dia jadi apa meletup lah kot. Meletup rumah tu. Dua-dua bercakap, yang ni bercakap, yang ni bercakap. Abang kejap, saya nak cakap dulu. Kau kejap, aku nak cakap dulu. Dah berdua-dua bergaduh. Bergaduh dia. Kalau diam pula dua-dua, pun tak jadi apa. Senyap aja. Serupa kubur je ada. Macam duduk kat kubur, senyap. Perpustakaan pun boleh jadi. Senyap aja dua-dua. Jadi kalau seorang becok, seorang pendiam, kan dia lengkap tu. Yang ni kau biar kau bercakap, lantak kau. Yang ni diam je, relax. Kan cantik. Itu yang Allah ciptakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia saling lengkap melengkapi. Jadi itu antara tujuan kita berkahwin, untuk lengkap melengkapi. Dan tidak lupa juga saya sebut tadi adalah berkaitan dengan nafkah. Nafkah ni perkara yang boleh dikatakan sangat-sangat penting. Apa maksud nafkah? Nafkah dari sudut istilah bermaksud semua keperluan asas manusia. Semua keperluan asas manusia. Sama ada pakaian, makanan, tempat tinggal. Itu maksud umum nafkah tu. Dalam kitab fiqh menyatakan semua keperluan asas bagi seseorang manusia, maka dia perlu penuhi nafkah itu, keperluan asas tu. Jadi tuan-tuan, ada satu ayat yang saya nak kongsikan berkaitan dengan nafkah. Tuan-tuan boleh semak surah At-Talaq ayat 7. Surah At-Talaq ayat 7, Allah sebut, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha
sayaj'alullahu ba'da usri yusra. At-Talaq ayat 7. Itu berkaitan dengan nafkah. Allah sebut apa? Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, iaitu suami, memberi nafkah kepada orang-orang di bawah tanggungannya. Liyunfiq zu sa'atim min sa'atih. Bagi nafkah pada ahli keluarga dia min sa'atih, mengikut kemampuannya. Tuan-tuan, cuba baca ayat tu. Allah sebut hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya mengikut kemampuannya. Jadi nafkah itu dia tak ditetapkan berapa ribu suami nak bagi. Allah tak tetapkan berapa, Nabi pun tak sebut berapa. Cuma yang Nabi dan Allah sebut adalah mengikut kemampuan suami. Jadi para isteri dia perlu faham benda ni. Dia perlu faham ikut kemampuan suami. Kalau gaji suami dia 1,200, maka si isteri tak boleh nak minta nafkah 2,000. Abang, saya nak nafkah 2,000. Logiklah sikit. Saya punya gaji pun 1,200. Awak minta 2,000. Mana nak datang 800 lagi tu? Itu belum tolak duit makan, nak tolak duit sewa rumah, nak tolak duit macam-macam. Jadi suami beri nafkah ikut kemampuannya. Yang itu dia kena highlight kan. Kalau tuan-tuan ataupun puan-puan ada anak perempuan, tolong ingatkan pada dia ikut kemampuan suami. Kamu jangan nak minta lebih-lebih. Kalau dia tak mampu, ikut kemampuan dia. Jangan gaduh bab ni. Jangan gaduh-gaduh. Kalau dia mampu bagi RM50, RM50 lah kamu ambil. Timbang rasa sikit. Macam tu. Itu sesuai dia. Kalau dia mampu bagi 100, 100 lah kamu ambil. Itu kemampuannya. Sebab Allah dah sebut ikut kemampuan suami. Kalau suami mampu bagi lebih, bagilah lebih. Tapi kalau tak mampu, bagilah sekadar yang mampu. Sebab tu, walau bagaimanapun ulama bersepakat wajib suami bagi nafkah. Wajib bagi. Cuma tuan-tuan, ada nafkah ni yang kita salah faham apa dia. Bila kita sebut nafkah, orang fikir duit. Sebenarnya bukan duit. Nafkah tu bukan duit. Nanti saya akan sebutkan apa jenis-jenis nafkah tu. Bukan duit sebenarnya. Banyak benda-benda nafkah tu. Jadi, sebab tu ikut kemampuan suami. Jadi kalau suami dia hanya mampu RM100, maka itu pun sudah cukup memadai. Kalau dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia ni, dia menetapkan apa? Kewajipan seorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu bawah tanggungan dia ataupun dalam jagaan orang lain. Contoh kalau dia dah cerai, hak jagaan dapat pada isteri. Ayah tetap wajib bagi nafkah. Ayah tetap wajib bagi. Jadi ayat dalam undang-undang tersebut apa? Bagi nafkah mengikut kepada kemampuan suami. Itu dalam undang-undang. Dalam Al-Quran pun sebut begitu. Dalam Al-Quran pun undang-undang pun sebut macam tu. Jadi kalau ada pasangan yang bercerai, hakim akan tanya pada isteri, wahai isteri, kamu nak minta bekas suami kamu berapa nafkah? Dia akan kata, kalau macam tu hakim, saya nak RM2,000. Saya ada 5 orang anak. Hakim akan tanya pula pada bekas suami ni, engkau macam mana? Okey tak okey? On tak on? 2,000 dia minta. Dia pun kata, hakim, susahlah hakim 2,000. Susahlah 2,000. Saya gaji pun 1,500. Tolak KWSP, tak boleh. Hakim akan tanya, habis berapa kau boleh bagi?
50? Waktu tu dia akan bincang, hakim akan bincang berdasarkan apa? Undang-undang ni mengikut kemampuan suami. Suami kata 50 hakim. Isteri on tak on 50. Apa barang 50? Up sikit. 50 dapat apa? Naik lagi hakim 100. 100 okey. 100 okey hakim, mampu. 100 okey lagi. Maka ditetapkanlah 100. 100 lah. Kau tak kira lah anak kau 5 ke, anak kau 10 ke. Kalau dah suami ni tak mampu, nak buat macam mana? Hakim akan ikut apa? Kemampuan seorang suami. Jadi tuan-tuan, jadi kita kena bagi faham pada anak-anak muda, dalam bab nafkah ni, dia ikut kemampuan suami. Dan suami pula jangan tipu-tipulah kata dia tak mampu. Sebenarnya dia mampu, tapi dia kata saya tak mampu. Yang tu pun satu hal juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa jenis-jenis nafkah yang wajib kita bagi? Dia bukan duit semata-mata. Sebenarnya bukan duit yang kita wajib bagi, tapi apa nafkah yang wajib dia berikan kepada tanggungan kita ni? Nombor 1, makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Jadi tak kira lah kamu dapat daripada mana makanan tu, yang penting halal, bersih. Jangan curi sudah makanan. Bawa balik dekat rumah, ni abang ada bawa makanan. Abang dapat mana? Daripada masjid tadi tu, ada bekalan. Cantik. Itu dah kira nafkah pada isteri. Balik nanti bawa ni, ni nafkah. Betul lah tu. Makanan. 1. 2, barang-barang dapur. Lain, dia bahagi 2, beza. Ulama fiqh dia membezakan. Makanan tu lain, barang dapur lain. Contoh, beras. Kan kita sebut beras kita beli, beras kita beli. Beli ke tak beli? Beli ke tak beli? Tu beras tu. Bawang, garam, gula, susu. Semua siapa yang beli tu? Siapa punya kerja? Suami. Suami punya kerja. Kalau dia tak sempat nak beli, baru bagi duit. Kau tolong beli. Suruh isteri dia beli. Tolong belikan, bagi duit. Bukan guna duit isteri. Salah tu. Kau guna duit kau dulu, nanti aku bayar. Sampai sudah. Hutang tu. Hutang. Kena tulis. Makanan, barang dapur. 3, pakaian. Pakaian. Paling tidak pun setahun sekali pun okey kot. Hari raya. Jangan tak ada langsung. Setahun sekali. Dapat lebih 2 kali. 2 pasang. Ada rezeki lebih 3 pasang. Selalu hari raya dapat bonus. Belilah 2-3 pasang. Itu pun dah cantik. Daripada atas sampai bawah. Pakaian. 4, tempat tinggal. Tempat tinggal. Sediakan tempat tinggal. Ni wajib. Rumah sewa ke, hotel ke. Hotel. Beli rumah ke, terpulang. 4. 5, alat-alat membersihkan diri. Suami wajib beli alat membersihkan diri isteri. Contoh, make up, bedak, lagi apa? Apa ni? Lipstick. Lipstick. Foundation. Betul lah. Teka je. Shampoo, sabun, ubat gigi. Semua tu siapa beli? Suami wajib beli. Bukan isteri beli.
Kalau suami tak mampu bedak make up mahal-mahal, bedak sejuk pun jalan lah. Bedak sejuk pun cantik. Cantik. Pujilah cantik. Dah itu je aku mampu, cantik. Alhamdulillah. Bedak sejuk pun boleh. Bedak baby pun boleh, cantik. Yang penting suami beli. 5. 6. Yang ke-6, ni last. Pembantu bagi isteri. Ulama fiqh menyebut pembantu bagi isteri. Ini rujukan dia dalam kitab Mughni Muhtaj, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Nombor 6, pembantu bagi isteri. Tuan-tuan, kenapa kita kena cari pembantu bagi isteri? Soalan, kuis. Jarang orang buat kuis kat masjid ni. Saya buat. Kenapa lelaki kena cari pembantu untuk isteri? Sebab apa? Sebab kerja-kerja rumah, siapa yang buat? Sepatutnya siapa buat? Betul. Cakap pandai. Kerja rumah, suami yang buat patutnya. Bukan isteri. Isteri ni siapa? Dia tolong buatkan je. Kalau dia tak nak buat, abang-abang jangan marah. Sebab tu bukan kerja dia. Tu kerja tuan-tuan sekalian. Kerja isteri ni apa? Kerja isteri, layan suami je. Senang je kerja dia. Sebab tu kalau kita tak mampu nak buat, cari pembantu. Dia mengadu, bang saya tak larat lah abang nak buat kerja rumah semua. Abang cari pembantu, beres. Cari pembantu. Bukan nombor 2. Itu boleh juga kalau ada cadangan yang bernas macam tu, okey je. Kalau dia bagi, tak apa bang, abang kahwin nombor 2. Yang penting dia tolong saya buat kerja rumah. Cantik, boleh lah. Jalan. Pembantu bagi isteri sebab apa? Sebab suami yang kena buat kerja rumah tu. Jadi kita tak boleh nak buat, kita minta tolong isteri. Isteri tak boleh nak buat, cari pembantu. Cari pembantu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang dinyatakan dalam kitab fiqh Mughni Muhtaj dalam mazhab Syafi'i. 6 jenis nafkah yang wajib diberikan kepada isteri dan juga tanggungan. Dia tak sebut duit pun, tapi semua benda ni memerlukan duit. Itu je. Dia tak sebut duit, tak payah bagi duit pun tak apa. Yang penting benda-benda ni ada. Itu saja. Jadi kita kena faham bab tu. Kalau tak bagi duit tak apa, yang penting semua ni settle. Ada lebih baru bagi duit. Tapi tuan-tuan, yang paling wajib 3. Makanan, pakaian, tempat tinggal. 3 benda ni paling wajib. Alat solek tak ada pun tak apa. Alat solek tak ada pun tak apa. Tepung pun boleh jadi. Okey, itu 6 jenis nafkah yang wajib kita bagi pada isteri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat menjaga nafkah kepada isterinya. Sebab tu Nabi sebut khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalangan kamu ialah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap isteri aku, kata Nabi. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW juga tidak lupa pada nafkah kepada isteri-isterinya. Mesti ada orang persoalkan, Ustaz, macam mana Nabi bagi nafkah sedangkan rumah dia pun miskin, hidup dia pun macam tak ada duit. Siapa cakap Nabi tak ada duit? Saya bagi contoh pendapatan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyertai banyak peperangan-peperangan pada zaman itu. Dan setiap kali Nabi menang dalam peperangan, orang Islam akan dapat harta rampasan perang, ghanimah. Harta rampasan perang, ghanimah. Kalau ghanimah itu contohnya 1 juta ringgit nilai dia. Contoh 1 juta ringgit. Maka bahagian untuk Rasulullah seorang adalah 1/5.
Nabi seorang dapat 1/5. Kalau 1 juta, Nabi akan dapat 200,000 ringgit. Itu satu peperangan. Berapa beratus Nabi ikut join, ikut serta peperangan? Banyak, 100 lebih dalam sejarah Rasulullah. Semua ada harta rampasan perang. Kalau satu perang tu 1 juta, Nabi dapat 200,000. 1/5 daripada keseluruhan dia. Memang ada bahagian untuk Nabi, khusus untuk Rasulullah seorang. Cuma Nabi tak ambil harta tu. Nabi bagi nafkah, Nabi simpan balik dalam Baitul Mal. Yang itu yang Nabi buat. Nabi tak simpan dalam akaun Maybank dia. Nabi bagi balik dekat kerajaan untuk fisabilillah. Nabi dapat harta ghanimah, Nabi bagi nafkah pada setiap isteri dia, anak-anak dia. Lebihnya Nabi bagi pada Baitul Mal. Nabi simpan pada kerajaan. Nabi tak ambil. Sebab tu Nabi hidup dalam keadaan sederhana seperti itu. Sedangkan Nabi kaya sebenarnya. Itu baru ghanimah. Banyak hadiah yang diberikan oleh orang-orang lain, pembesar-pembesar negara luar, banyak diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah itu pun untuk Nabi seorang. Nabi bagi pada isteri-isterinya nafkah, Nabi simpan pada Baitul Mal, pada kerajaan. Yang itu yang Nabi buat. Siapa kata Nabi miskin? Nabi kaya sebenarnya, cuma tak tunjuk kekayaan itu. Tuan-tuan, begitu juga dengan sifat-sifat mulia Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Rasulullah, yang mana mereka ni tak pandang pada harta. Mereka kata tak kisahlah ada duit ke tak ada, yang penting kami dapat jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri Nabi ni pun tak heranlah duit-duit ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara contoh nafkah yang diberikan ataupun bagaimana cara Nabi memberi nafkah kepada isterinya. Nabi pun nak tunjuk kewajipan memberi nafkah kepada orang-orang di bawah tanggungannya. Nabi pun buat benda yang sama yang seperti mana kita buat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara jenis-jenis nafkah yang kita kena bagi pada tanggungan kita. Seterusnya, soalan yang ditimbulkan adalah berkaitan dengan antara nafkah isteri ataupun ibu bapa, yang mana saya perlu utamakan. Saya sebagai anak lelaki, saya nak utamakan isteri ataupun mak saya. Soalan ni selalu ditimbulkan kerana apa? Sebab ramai yang keliru dalam bab ni. Ustaz, saya ada mak, ada isteri. Macam mana saya nak bagi? Nak bagi isteri dulu ke? Nak bagi pada mak dulu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kongsikan susunan penerima-penerima nafkah daripada yang paling utama kepada yang susunan dia yang ke bawah. Saya ambil daripada kitab Fiqh Manhaji dalam bab munakahat. Tuan-tuan, pendapat dalam fiqh, ulama-ulama fiqh antaranya susunan keutamaan nafkah yang kita patut bagi. Siapa dulu yang patut terima? Nombor 1 adalah isteri. Suami kena bagi siapa dulu? Isteri dulu, bukan mak dulu. Dalam bab nafkah, suami perlu utamakan isteri dulu. Dalam bab lain, mak dulu. Abang, balik kampung minggu ni. Isteri kata, jom jalan-jalan. Nak balik kampung ke jalan-jalan? Balik kampung dulu, sebab mak suruh balik. Tapi kalau dalam bab nafkah, siapa dulu? Isteri dulu, baru mak. Dia lain dekat sini. Nafkah sahaja, isteri dulu, baru mak. Jadi susunan nafkah yang pertama adalah isteri. Yang kedua, kita dah guna dapat gaji 5,000. Contoh 5,000. Kita dah bayar hutang kereta, hutang rumah,
PTPTN, beli makanan dan sebagainya. Bakinya baru bagi isteri. Nombor 1. 2, anak yang masih kecil. Nombor 2. Anak-anak yang masih kecil, yang masih sekolah tu. Ni budak-budak kecil ni, sampai dia pandai cari duit. Sampai dia pandai cari duit sendiri. Kalau ikut kita sekarang ni, sampai dia habis belajar lah, habis universiti tu, sampai itulah kita kena bagi nafkah pada dia. Bila dia dah habis belajar, dia dah pandai cari kerja, barulah boleh kurangkan ataupun stop, ikutlah. Selagi mana dia belum cari duit, pendapatan sendiri, selagi itulah kita bagi dia nafkah, sampai dia pandai cari duit sendiri. 2. 3. Yang ketiga baru ibu, mak. Nombor 3. Dah bagi pada isteri, bagi pada anak. Nombor 3 baru mak. Nombor 3 dah baru mak. Dah bagi mak, ada lebih lagi. Nombor 4, ayah. Ayah ni biasa ke belakang sikit. Dia tak heran pun duit ni. Tapi kalau dia bagi, alhamdulillah dia ambil. Kalau tak bagi, dia tak minta. Tapi kalau dia bagi, dia ambil je. Macam tu, ayah. Nombor 4. Ada lagi lebih. Nombor 5, siapa yang kita kena bagi? Anak yang dewasa tetapi miskin. Anak yang dah habis belajar dah umur 30-40 dah ni, tapi dia tak ada kerja. Dia tak ada kerja, dia susah lah, hidup dia susah. Kalau dia kerja pun tanggungan dia banyak. Jadi dia memerlukan bantuan. Jadi kita boleh bagi dia bantuan, nafkah. Jadi dekat situ nombor 5. Isteri, anak kecil, ibu, ayah, anak yang dewasa tetapi miskin. Nombor 6, atuk, nenek dan ke atas. Itu nombor 6. Atuk nenek, kalau cucu tak bagi, jangan nangis. Jangan nangis, kenapalah cucu aku tak bagi. Sebab turutan dia nombor 6. Jauh tu. Nak sampai tu jauh. Kalau ada lebih baru dia bagi. Kalau dia tak bagi tu senyap je, jangan minta. Sebab tak adalah tu agaknya. Nombor 6 baru dia bagi. Ini 6 susunan turutan nafkah yang seorang lelaki tu perlu bagi. Jadi tuan-tuan, lelaki terutama dia, kita ni tanggungjawab kita besar. Bukan senang nak jadi lelaki ni.